Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, alright. Terima kasih. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, untuk hari ini kita akan masuk dasar pendudukan Jepun di negara kita. Sebab last week kita dah lihat macam mana Perang Dunia yang pertama, Perang Dunia yang kedua, Perang di Asia Pasifik hingga menyebabkan Jepun datang ke Tanah Melayu. So untuk bab ni kita akan lihatlah macam mana Jepun ni dia datang ke Tanah Melayu dan apa yang dia buat. Kita akan lihat apa reaksi penduduk, ada penentangan ke ataupun penduduk tempatan mengalu-alukan kedatangan Jepun. Nanti kita lihat untuk bab ni. Okey, kita lihat dulu dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dia ada tiga ya. Dasar pentadbiran. Nanti seterusnya kita akan lihatlah dasar apa pula. Ini untuk dasar pentadbiran dulu. Dasar pentadbiran. Ekonomi pun ada, sosial pun ada. Setelah menduduki negara kita, Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera. Saya highlight ya, pemerintahan tentera. Referring kepada yang datang ke Tanah Melayu ni bukannya macam diplomatik sangat pun. Yang datang ni lah askar-askar Jepun. Sebab kalau kita lihat yang minggu lepas punya, dia askar moden. Jepun ni dia rasa dia ni inferior. Dia superior. Superior maksudnya macam hebat lah berbanding dengan askar-askar lain di Tanah Melayu ataupun di Asia Tenggara. Okay. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agong Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Satu lagi yang simpelnya sejarah, kalau dasar je lebih pada PES. Tak nampak pula. Pentadbiran ni senang cerita politik lah juga pentadbiran. Kita guna PES. Politik, ekonomi dan sosial. Dia takkan lari benda ni. Kalau hampa nak tembak pun, nak palatau pun boleh guna politik, ekonomi dan sosial. Mana-mana soalan. Contohnya China ada unsur politik, ekonomi, sosial. Di British pun ada PES. Mana-mana konsep pun akan guna politik, ekonomi dan sosial. So padam balik. Padam. Kita lihat dasar pentadbiran. Okay, yang pertama sekali ialah pentadbiran tentera Jepun. Pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Okey, yang pertama, pemerintahan tentera. Pemerintahan tentera. Kat Tanah Melayu lah, bukan Tanah Jawa pula. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Kalau kamu semua masih ingat yang last week punya, sebab apa faktor kedatangan Jepun di negara kita? Faktor dia pertama sekali faktor strategik. Strategik tu maksudnya kalau Jepun pergi nak jajah Tanah Melayu, dia macam alang-alang menyedut Perkasam, dia dapat dua benda. Bila dia pergi kat Tanah Melayu, dekat Semenanjung, kat hujung tu, dia boleh dapat Singapura. Kat Singapura tu dapat pula tanah Indonesia sikit lagi secebis tu. Kepulauan Sumatera. Yang ni, Sumatera. Begitu juga dengan Sabah Sarawak. Dia pergi kat sana, dia dapat belah Kalimantan dan Jawa tu. Nampak? Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera, ni dah baca dah tadi, Singapura yang dikenali sebagai Shonento, iaitu Pulau Cahaya Selatan,
diasingkan pentadbirannya dari tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru, iaitu Melayu Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Ya, saya dengar suara tadi. Sarawak dan Sabah, Brunei pula digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo dan diketuai oleh Governor General serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37. So untuk pentadbiran ni, pertama sekali kita tahu keyword dia pemerintahan tentera. Yang kedua adalah kita ambil lihat kat sini. Shonanto, kita ambil Singapura. 3, Tanah Melayu. 4, Sabah dan Sarawak. Apa yang kita perlu tahu untuk pentadbiran Jepun buat apa? Pertama sekali, pemerintahan tentera di Tanah Melayu. Yang kedua apa? Singapura, tukar nama. Jadi, Shonanto, Pulau Cahaya Selatan. Pulau Cahaya. Pulau Cahaya. Kalau susah nak ingat Jepun tu, kita ingat yang bahasa Melayu ni, Pulau Cahaya. Shonan. Kemudian macam shonen, cikgu. yes. Lelaki. Yes, thank you. Maksud awak macam ni shonen ni? Ya. Betul, senang nak ingat. Senang nak ingat. Terima kasih Humaira. Senang sikit nak ingat shonen. Bila terus dia ingat Singapura iaitu Pulau Cahaya. Okey, seterusnya mana pen? Tanah Melayu. Tanah Melayu sebagai Malai Baru, Melayu Baru. Senang je yang ni. Melayu Baru. Dan juga Sabah Sarawak ni biasalah Borneo lah. Sampai sekarang pun dikenali sebagai Borneo. Tapi di sini tulis Borneo. Okey, ni fun fact ya. Untuk buku teks, dia tak merangkumi semua. Tapi kalau kat Singapura, kan Jepun kan? Dia pergi kat Singapura, dia ada banyak kisah. Nak dengar tak kisah dia apa? Kisah dia sangat menarik. Pertama sekali kisah beca. Yang kedua kisah pelacur. Ya, ada banyak lagi kisah tapi yang dua ni lah yang menarik perhatian saya sewaktu saya study dulu. Sebab apa beca? Okey. Di Singapura, penduduk dia majoriti Cina. Dan seperti yang kita tahulah, Jepun ni dia kurang gemar sikit. Cina, bangsa Cina. So bila beca ni, maksudnya penarik beca. Jinrikisha dia panggil macam tu, penarik beca. Dia kena bayar cukai. Penarik beca, dia kena bayar cukai. Satu, cukai itu pula tinggi. Pelanggan tak ada. So penarik beca yang bekerja sebagai penarik beca ni, dia tak ada sumber pendapatan. So dia rebel dekat Singapura. Dia rebel kat Singapura. So hampir kan ada terjadi kematian dan sebagainya lah. Menarik lagi ni, lagi panjang pula cerita dia ni. Pelacur ni pula yang menarik. Pelacur ni, dia datang daripada negara Jepun. Bila dia datang ke Tanah Melayu, dia bawa sekali kaum-kaum wanita. Untuk tempat lepaskan nafsu tentera Jepun tu lah. Yang menariknya, yang datang ni adalah kanak-kanak. Kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan. Dia letakkan dalam kotak. Tahu tak kotak? Kotak macam dekat kapal tu, macam cerita Madagaskar kamu lihat. Dia letak kanak-kanak dalam tu. And then bila sampai ke Singapura atau Tanah Melayu, dia tempatkan kanak-kanak tu dalam satu tempat macam rumah pelacuran. So memang tentera Jepun tu asyik pergi situ lah. Dikatakan working hour pelacur ni non-stop, tak berhenti. Sampai menyebabkan kematian. So kalau kamu semua berminat, ya? Yang perempuan tu Melayu ke apa? Datang daripada Jepun bawa. Kayaknya pelacur ni daripada Jepun. Yang ni menarik juga ni. Terima kasih Humaira. Bila pelacur Jepun tu ramai dan non-stop, tak cukup. Kayaknya dah habis, ramai mati.
betul lah keletihan. And then masa ni lah tentera Jepun dia pergi kepada siapa Humaira? Tak tahu. Kepada perempuan Melayu. Oh, yang tadi tu Jepun sendirilah. Jepun sendiri, tapi bila dah ramai mati, ramai lari, macam tak cukup. Tak cukup. Jadi dia colek perempuan-perempuan Melayu. Jadi kisah ni sedih sebenarnya. Dia ada kisah depression sampai pelacur tu bunuh diri. Umur pelacur tu dalam 12 tahun yang saya baca dalam buku. Buku dia The Underside of Malaysian History. Tapi dalam sejarah dia tak ceritakan benda macam ni sebab benda ni sensitif. Dia cerita apa? Dia ambil alih, imperialisme, macam tu je yang cerita. Yang unsur-unsur sosial ni dikurang sikit. Sebab biasalah kena tapis lah education kan. Tu je lah cerita saya. Okay, tu untuk pentadbiran. Ingat je lah. Pemerintahan tentera, STS, Singapura, Pulau Cahaya, Shonen. Tanah Melayu, Melayu baru, Malay baru. Senang. Lepas tu Borneo. Seterusnya, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Tadi terhadap pentadbiran tentera Jepun. Kemudian dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Raja Melayu. Kita lihat dulu apa yang dia nak cakap. Pentadbiran Jepun, dia iktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua. Berbeza sikit dengan British. Sebab British, dia nak iktiraf pun macam tak nak iktiraf sangat. Maksudnya macam tu. Dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan gubernur Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. So apa yang kita perlu tahu kat sini, Raja Melayu pertama sekali dia diiktiraf. Dan dibayar pencen. Maksudnya kalau raja tu dah turun jawatan, dah tua dah bagi orang lain pula, dia dapat duit pencen. Iktiraf, pencen. Seterusnya apa lagi? Pengawasan gubernur Jepun. Nak tambah apa? Pencen lah, dua lagi pencen. Ketua. Senang. Untuk Raja Melayu, kamu ingat KIP. Raja Melayu K dianggap ketua oleh Jepun. Pertama, sebab dia diiktiraf oleh Jepun. Kemudian dia dapat pencen seperti sebelum perang. Tu KIP untuk Raja Melayu. Kita erase. Erase all pula, tak apalah. Tu untuk Raja Melayu settle. Ingat dia KIP untuk Raja Melayu. Raja. Dia anggap ketua, diiktiraf dan juga dapat pencen sebelum perang. Seperti sebelum perang ni lah. Kemudian dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran Jepun ni, dia beri peluang kedua. Tiba peluang kedua. Kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. So dibagi peluang kedua lah Nabila Razali kepada pemimpin tempatan. In case dia macam ada ilmu sikit, dia ada kemahiran, ada pendidikan. So Jepun ni macam, okay, aku ambil kau, aku naikkan pangkat. Tiba pula, Jepun pula palatau. Dia datang kat tanah Melayu, dia pula nak ubah semua benda. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin Muda atau KOS Kunrenjo. Okay. KOS Kunrenjo. KOS Kunrenjo untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Ni Jepun ni dia something else lah. Dia tak macam British. Cara dia jajah tu lain. Nampak tak?
Dia ambil orang untuk kepentingan dia. Tu yang sama dia dengan British. Dia ambil tempatan untuk manfaat dia sendiri, bukannya untuk tanah Melayu itu sendirilah. Yang kamu perlu ingat, Cosco Ranger ni lah, dia macam pusat latihan untuk ambil pegawai-pegawai Melayu yang ada ilmu sikit untuk study dan jadi pegawai untuk dia. Tu je lah. So, quick recap untuk pentadbiran tadi. Kita padam balik. Erase all in. Yang pertama sekali ialah pentadbiran tadi. Pentadbiran. Pentadbiran. And then yang kedua, raja. Yang ketiga, pemberi tempatan. Tempatan dah tulis. Ni di bawah masuk. Pentadbiran. PES tadi. Pentadbiran. Ni dulu. Yang pertama, apa yang berlaku? Pemerintahan tentera. Pemerintahan tentera Jepun. Seterusnya, macam tadilah Singapura, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Singapura apa? Shonen. Pulau Cahaya. Tanah Melayu apa? Malai Baru. Malai Baru. Sabah Sarawak apa? Kitai Borneo. Yang ni kamu boleh ingatlah. Untuk raja, apa kita ingat tadi? Kip. Raja dianggap sebagai ketua. Raja diiktiraf oleh Jepun dan P masih lagi dapat pension seperti sebelum Perang Dunia. Okey, untuk tempatan Cosco Ranger. Cosco Ranger iaitu melatih masyarakat yang ada ilmu untuk dijadikan pegawai untuk menyebarkan ideologi Jepun. Tu untuk pentadbiran. Seterusnya dasar ekonomi. Dasar ekonomi ni satu ni je. Satu ni saja. Akibat kemelesetan ekonomi. Ekonomi macam ni. Ekonomi. Graf. Turun. Kemelesetan ekonomi. Pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Dia buat sistem ekonomi kawalan. Kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan. Pengeluaran 5 tahun. Dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan. Membangunkan industri. Ni kilang Membangunkan industri tempatan. Dan memastikan penggunaan optimal daripada peralatan dan kemudahan sedia ada, mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Okey, contoh apa perindustrian 5 tahun ni? Sebab kalau kita lihat yang konteks sekarang, Jepun ni dia terkenal dengan produk kereta lah. Honda ke, Toyota ke, Suzuki ke. Nampak tak produk-produk Jepun yang banyak? Sebab apa? Di Tanah Melayu, dia ambil getah in the first place. Jadi dia buat perindustrian 5 tahun. Dia galakkan industri buat getah ni. Supaya apa? Getah yang siap banyak-banyak di Tanah Melayu ni, dia transfer ke Jepun untuk membuat industri automotif. Sebab itulah dia ni macam terkenal lah dengan automotif. Ada tayar untuk kereta dia, besi biji timah di Malaysia. So in a sense, they take that from us lah. They took that from us. Tapi itulah yang kena tahu. Simple je. Iaitu Jepun ni sama macam British, dia ambil banyak barang. Tapi ni lah yang kena ingat ni. Ekonomi jatuh. Dan Jepun buat apa? Jepun memperkenalkan sistem ekonomi kawalan, perindustrian 5 tahun yang menggalakkan lagi perindustrian. Okay. Perindustrian, saya baca chat sekejap. Koa lah cikgu, Koa Korenju. Oh yes, terima kasih Humaira. Muka surat berapa ni cikgu? Tak apa. Saya baru baca. Selamat datang Syafira Elika. Selamat datang Nurina Indamia. Selamat datang Muhammad Danish.
Selamat petang Samir. Selamat datang Amir. Muka surat berapa saya tak pasti. Sekejap ya. Saya rasa dalam 80 lebih. 71. 71. Oh, thank you Syafira. Oh, laju. Ada buku teks ke kat depan tu? Ada. Okey. Tak apa, jumpa dah. Okey. Sambung Dia tak naik noti. Biasa dia naik. Okey, kat mana tadi? Okey, ni untuk dasar ekonomi. Perindustrian 5 tahun. Okey, seterusnya dasar PES tadi. PES. Oh, merah pula. Pentadbiran dah, ekonomi dah, kita lihat pada sosial pula. Okey, sosial. Pertama sekali dia ada pendidikan. Kita guna warna putih. Pertama, pendidikan. Kita lukis buku untuk pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Okey, tutup sekolah. Tak tahu nampak macam sekolah ke tak ni, tapi bagi saya nampak macam sekolah lah. Inggeris, Cina. Inggeris mana S tadi? Okey, Inggeris dan Cina. Dia tutup. Sebab apa? First kali yang kita tahu Jepun ni dia memang sentimen dia tak suka Cina. Ada orang cakap kalau nampak Cina dia terus pancung. Cap. Nampak tak betul-betul sukanya dekat Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Kiranya tutup sekolah ni and then siapa yang occupy? Yang ni, pentadbiran Jepun maksudnya ni. Yang ni pentadbiran Jepun. Okay, pentadbiran Jepun. Dia masuk dalam sekolah ni untuk dia takbir lah. Ocho cakap bahasa Jepun dalam sekolah tu. Semangat persaudaraan sejagat Hakko Ichiu. Mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Sebab itulah sewaktu sekolah dahulu lah, dia ada lagu Kimigayo. So setiap kali masuk ke sekolah, askar Jepun dia akan tunggu depan sekolah ni, dia akan lihat pelajar-pelajar Melayu ni, pelajar-pelajar di tanah Melayu ni perlu menyanyikan lagu Kimigayo, iaitu lagu kebangsaan Jepun lah, untuk meningkatkan semangat dia orang. Rasa cinta dia kepada Maharaja Meiji. Doesn't make sense sebab dia macam dia anggap dia tu macam Tuhan lah, macam Jepun ni hebat. So kamu perlu ikutlah Jepun. Kamu tak perlu ikut Barat, kamu ikut Jepun. Bukan Tenon Heika ke cikgu? Apa? Tajuk lagu tu? Maharaja tu. Tenonet. Tenon Heika. Yang ni? Masa tu Maharaja Meiji. Okay. Menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun. Kemudian sikap Jepun terhadap agama. Macam mana pula respon Jepun ni terhadap agama? Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas mengaji Al-Quran dan sekolah agama diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Nampak tak perbezaan dia? Untuk pendidikan Inggeris dan Cina, Jepun tak suka. Dia suruh tutup dan dia suruh pentadbiran Jepun yang isi sekolah tu. Tapi untuk masyarakat Melayu dan juga agama Islam, Jepun dia cakap, okay, you can proceed. Tapi dia tak bina Jepun dia tak suruh bina pondok baru. Dia suruh teruskan sahaja. So in case ada soalan kuisis nanti, apa yang Jepun buat? Jepun tutup sekolah Inggeris dan Cina. Jepun tak bina pondok, dia suruh teruskan sahaja. Itu untuk dasar sosial. Ada dua lagi. Satu lagi, catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barang dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan.
Memang betul lah, memang kekurangan makanan. Sebab tu ada lagu, saya tak tahu kamu pernah dengar ke tak, tapi kalau kamu buka YouTube, kamu boleh type lah lagu ni. Makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Pernah dengar tak lagu tu? Tak. Tak? Tak. Nanti boleh makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Saya tak ingat lagu ni macam mana. Tapi macam ni lah. Teringat zaman Jepun, makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Sebab dia macam rhyme. Jepun dengan kembung. Memang Jepun ni tak ada G, tapi that's how they sing that song. Saya nak pasang je kat sini tapi dia lag. Video tu lagging, jadi macam tak dengar juga lagu tu. So kalau nak cuba dengar, type lah ubi kayu. Okey, catuan makanan. Teruskan catuan makanan. Nak tunjuknya betapa tak ada makanannya dulu. Sampai makan ubi kayu je hari-hari. Sampai kembungnya perut. Dia tak ada, nak dapat garam pun susah. Okey, penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Macam lucu kat dia buat kempen. Tambah banyak makanan. Macam kempen dia piramid makanan. Tapi in a sense Jepun cakap lah. Memang susah dia sebab Jepun ni memang betul-betul kontrol. Dia kontrol makan minum tu. Sebab apa dia kontrol? Pertama sekali dia nak elak. Revolt. Astaghfirullahaladzim. Dia nak elak revolt lah. Maksudnya bila makanan cukup ke, education pun cukup. Maksudnya masyarakat ni macam akan anggap Jepun ni tak perlu ada pun kita boleh survive. Semua cukup. Tapi bila Jepun dia take over, dia kawal semua makanan ni, dia macam penduduk ni macam dia macam terkongkong satu dan macam dijaga dan dipantau oleh Jepun sepenuhnya. So sebab itulah Jepun ni dikawal lebih banyak. Okey, kalau kamu buat baik, kami bagi makanan sikit. Macam itulah cara dia nak jaga penduduk tempatan. Jagalah sangat. Okey, sambung tambah makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Kalau korang tak tahu tempe tu masalah lah. Tahu tak tempe? Tahu. Tahu. Baru sudah makan tu. Okey, itulah catuan. Ingat catuan tempe, tiba. Okey, seterusnya layanan terhadap penduduk. So 4 ni je ada. Okey. Layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum. Okey, kita tak baca lagi teks ni, kita pun dah tahu dah layanan dia buruk terhadap mana? Siapa tahu? Jepun dilayan buruk terhadap anyone nak cuba? Apa tadi cikgu? Jepun, kita tak baca lagi teks ni. Teks besar panjang kita tak baca lagi. Tapi kita tahu tak, Jepun dilayan buruk siapa? Jepun layan buruk kepada siapa? Yes. China dengan China. Betul, China. bagus. China. Yang tu memang China lah. Kalau India dia okey je, dia tak ada masalah. Tapi China memang pantang lah, memang tak suka China. Sebab tu. Okey, kita baca dulu. Mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta peribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melecehkan pentadbiran.
Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu. Tentera kebangsaan India di tanah Melayu. Okey, Melayu, India. Okey, untuk India dibuat apa? Tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo. Di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Maksudnya apa? Kemerdekaan negara India ni? Maksudnya negara India kat belah sana lah, belah Pakistan tu. Maksudnya dia kumpulkan masyarakat India di tanah Melayu. Dia ideologi Jepun ni dia nak semangat nasionalisme Asia tu kuat. Nasionalisme Asia tu kuat. Sebab kat India kan British yang jajah. British yang jajah India, yang kaut semua kekayaan India ni. So Jepun dia sebagai warga Asia dia tak suka. Bila dia tak suka, dia support untuk India. Okay, kamu perlu support India belah sana untuk merdeka. Okay, layanan sembilan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Nampak? Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan kejam kepada mereka lanjutan permusuhan daripada perang Cina-Jepun. Okay. Oh, gitu macam ni lah, senang. That's all in. Okay, Melayu. Pertama sekali Melayu. Cina, India. Okay, ni Jepun Jepun dengan Melayu, baik. Jepun dengan Cina, nampak macam marah tak ni? India pun baik. Sebab apa dia buat? Tentera kebangsaan India. Ini sebab perang Cina-Jepun. Melayu ni nak kita lihat nanti. Lebih baiklah mostly. Sebab apa, kalau nak buat huraian pun buat apa? Sekolah pondok. Sekolah diteruskan. Astagfirullahaladzim. Kita buat apa yang kita belajar tadi. Pen. Agama dijaga. Al-Quran pun okey, boleh proceed. Itulah secara simpelnya. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman perintahan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu, India serta pribumi di Sabah Sarawak. Landasan kereta api maut adalah antara bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Okey, baiklah. Kereta api maut. Saya cuba lukis kereta api. Tak jadilah. Saya lukis Thomas je lah. Thomas and Friend tu. Okay. Apa ni? Macam-macam mana? Thomas and Friend. Tak tahu kamu tahu ke tak Thomas and Friend tu. Ni kereta api maut Memang maut lah kereta api ni. Takut pula tengok. Okay, nampak mengerikan. Sebab tu kereta api maut. Yang ni. Landasan kereta api maut. Landasan kereta api maut. Okey, untuk ni semua petugas tu buruh paksaan. Melayu, Cina, India. Dia dikerah untuk bina landasan kereta api ni. Masalahnya, semasa dia disuruh oleh Jepun ni, dia tak bagi makan. No food. No food at all. So mati kelaparan macam tu je. Non-stop punya kerja. Masa rehat pun tak ada. Dan dia banyak penyakit beri-beri.
Ni buku teks tahun 2012 lah. 2012 pun dah ada. 2012. Cakap penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri ni macam bila kamu menjadi buruh, kamu bekerja setiap masa, kebersihan tu dah tak dijaga dah. Lebih-lebih lagi bekerja dekat nak buat, you know, landasan kan. Landasan habuknya lagi, cederanya lagi. Tak ada makanan satu, bekerja setiap masa satu, penyakit pula itu. Penyakit beri-beri. Senang je nak ingat. Beri-beri. So bila kena penyakit ni, dah makanan pun tak ada, nak bagi ubat ke? Memang tak lah. So confirm dah mati. So kalau lihat dalam konteks sejarah, untuk landasan kereta api maut ni, kebanyakan buruh dia mati. Sebab tu dipanggil sebagai kereta api maut. Nak bina landasan kereta api ni, anda maut dulu. Nah, tu yang anda perlu tahu untuk layanan terhadap penduduk. So kita flashback balik apa yang kita belajar tadi. Kita ada 4. Ada 4 kan? Pendidikan, sikap, catuan dan layanan. Pendidikan, catuan, sikap dan layanan. Sikap dan layanan. Catuan, pendidikan. Macam saya ingat ni buku untuk pendidikan. Lepas tu sikap, layanan pun boleh juga ni. Alhamdulillah. Catuan. Catuan kita boleh lukis makanan. Nasi. Nak lukis lebih kaya ke nasi? Lukislah makanan. Itu catuan. Satu lagi sikap. Terhadap agama. Tulis je agama kat sini. Agama Islam. Untuk apa? Dasar sosial. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Saya nak baca chat sekejap. Nampak banyak chat masuk tadi. Cina. Saya baru baca, Amil. Okey, bagus. Betul lah tu. Kalau tak ada, kita proceed. Okey. Oh, ada chat. Cikgu selalu baca saya punya lambat. sorry Amel. Biasa dia direct masuk terus. Tapi ni sebab dia both apps dan juga web. Cikgu. Ya? Kenapa Jepun tak suka Cina? Sebab perang ni, perang Cina-Jepun. Sebab tu perang tu, Syafira Elika, Jepun dia macam banyak loss. Banyak kerugian jugalah. Sebab Cina pun waktu tu dia cuba revolusi Cina kan. Sebab Cina ni dia lebih kepada dasar, dulu dia tutup pintu. Maksudnya Cina je. Cina ni dia tak favor negara lain. Berbeza dengan British. British semua negara dia nak pergi. Lepas tu acah-acah bijak pula tu British. Kalau Jepun ni dia macam pernah dengan Amerika sekejap. Lepas tu macam dipergunakan. Campur lagi perang dengan China lagi. Perang Asia Pasifik tu. Dia macam seluruh dunia ni chaos gila. Tanah Melayu ni kira macam memang chaos juga. Tapi dia tak terlibat dengan perang dunia lah. Dia terlibat dengan kuasa-kuasa yang gatal nak dapatkan kekayaan di tanah Melayu. So kenapa Jepun tak suka China? Pertama sekali sebab perang China-Jepun. Sebab tu sebab Jepun dia anggap dia tu lagi better daripada China. Dan China ni dia anggap macam musuh lah. Memang musuh gila lah. Memang tak boleh nak cakap apa. Memang benci lah. Saya pun tak tahu sebab apa dia benci sangat China. Tapi apa yang saya tahu sebab negara Jepun ni dia tak mampu strong on their own dan dia lihat negara China tu sebagai orang cakap apa? Apa dah ni? Saingan. Macam dia anggap macam saingan. Dia nak jadi negara Asia yang hebat. Tapi China sebab tu pun hebat juga. Sebab itulah dia perang. Sebab tu dia nampak jauh mata sepet, tak semestinya China, dia akan anggap orang tu China dan dia benci orang tu. Tu je lah. Oh.
Kasih ego. Sama-sama. Okay, kita teruskan Teruskan. Kita recall balik tadi untuk pendidikan yang pertama. Right. Okay, pendidikan. Kemudian makanan. Kemudian agama. Kemudian last sekali apa? Ni, layanan. Maksud dia macam ni, pertama sekali pendidikan. Pendidikan apa? Dia tak bagi sekolah Inggeris dengan sekolah Cina. Yang occupy ialah pentadbiran Jepun occupy sekolah tu. Kemudian catuan makanan. Makanan tak cukup. Sebab tu dia perkenalkan perindustrian 5 tahun. Kemudian sikap terhadap agama. Agama Islam can proceed, tak ada masalah. Kemudian layanan terhadap penduduk tempatan. Yang ni lah Melayu, Cina, India ni. Nampak? Melayu dia okey, Cina dia tak okey, India dia okey. Contohnya tingkat I, tentera kebangsaan India. Perang Cina Jepun tak okey. Agama Al-Quran boleh proceed, so dia okey. Simple je. Okey, lihat pula perjuangan rakyat menentang. Menentang siapa? Confirm lah menentang Jepun. Tulislah sini menentang siapa? Jepun. Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air. Batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Nampak tak? Konfliknya drama Tanah Melayu ni macam drama tak ada yang tertulis lah. Tiba tak ada yang tertulis. Maksudnya, nampak tak? Melayu dengan British together dia tentang Jepun kat Kelantan. Sebab contohnya ni Tanah Melayu yang adanya British. Bila Jepun datang, dia macam nak kick British. Sebab Jepun nak stay sini. British yang kena kick ni, tak puas hatilah, dia macam nak kick balik Jepun ni. Semuanya berebut Tanah Melayu sebab Tanah Melayu ni hot stuff. Banyak negara yang mahukan Tanah Melayu. Okey, terpadam. Penglibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun di Singapura memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi yang akan datang. Semangat keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang bersanggup berjuang sehingga hujung nyawa wajar dikenang dan memberikan iktibar tentang kepentingan sikap serta berkorban untuk tanah air. So apa yang kita perlu tahu, Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air ni, dia memang nak fight Jepun lah sebab tu. Okey. Persoalan. Okey, game ni dia game sekejap lah. Game ni semua boleh masuk serta. British dengan Jepun. Okey, dalam konteks sejarah, setakat yang kamu semua faham lah. Okey, dengar soalan saya. Bagi pendapat kamu, yang mana lagi kejam? British atau Singapura atau Jepun? Okey, saya nak dengar jawapan kamu. Kamu boleh type, kamu boleh cakap. Cepat. Jepun. Okey, Humaira cakap Jepun. Yang lain? At least Jepun lebih kejam. Samir. Okey. Yang lain? Amir, Syafira. Bagi je jawapan mana-mana pun. Jepun juga. Okey. Amir. Siapa lagi? Danish. Danish senyap je. Uzma. Danish cakap Jepun juga. Kita tunggu Uzma dengan Danish. Danish pun dah bagi tahu. Siapa? Amir. Amir dengan Uzma. Amir cakap Jepun. Okey, Uzma. Saya tak tahu Uzma jawab kata. Mana Uzma? Okey, Jepun. Semua jawab Jepun. Okey, pendapat peribadi saya pun Jepun lagi kejam. Sebab apa? Sebab British dia datang ke Tanah Melayu, dia
jajah secara tanpa pertumpahan darah. Dia akan cuba elakkan sebab dia nak tunjuk kepada dunia yang dia ni orang yang yang bila high class dia cakap dia tak border lah bunuh-bunuh orang ni. Dia macam ada panggil apa? You have budaya. Civilization. Dia ada ketamadunan. Dia ada ketamadunan. Tapi Jepun ni dia kurang sikit tamadun dia. Sebab itulah tamadun dia kurang sikit. Sebab itulah bila dia pergi datang ke Tanah Melayu, kerja dia duduk menembak, duduk memancung je kerja. Duduk pancung, bunuh, pancung, bunuh, pancung, bunuh. Sebab apa? Okey, yang ni kita cuba kaitkan dengan psikologi. Psikologi. Okey, psikologi. Kamu semua pernah tengok tak cerita tu? Apa Parasite? Cerita Korea tu. Saya rasa kamu semua pernah tengok kot. Yang ada rumah besar. Ada rumah besar, lepas tu ada orang yang nak masuk rumah ni lah. Cerita Parasite. Ni satu British. Satu lagi ni Jepun. Tak. Okay, balik ni cuba tengok cerita Parasite. Bagus ni. Ideologi dia sangat. Umi tak bagi. Umi tak bagi. Okay, tak apalah. Tengok dalam YouTube je tak apa. Parasite trailer. Dia faham-faham je lah. Tapi tak apa. Saya ceritakan dulu apa maksud Parasite kat sini. Parasite tu maksud dia macam ni lah. Maksud kamu tahu Parasite apa kan? Macam kerja dia buat susah kat orang je Parasite tu. British, dia ada masalah ke tak ada masalah, dia akan terus senyum. Maksudnya dia akan terus berbuat baik. Walaupun dia buat taik kat orang sekali mana pun dia akan senyum. Sebab dia dah kaya. Pertama sekali dia dah kaya. Dia dah ada tamadun. Maksudnya semua orang sanjung dia. Semua orang nak berkawan dengan dia. Semua orang baik dengan dia. Sebagai contoh, Perang Dunia. Siapa backup dia? Rusia backup. Amerika pun backup. Maksudnya dia ada ramai support. Tenaga support dia tu sangat stabil. Sebab tu British ni secara asasnya lah, cara dia pembawakan identiti British dia tu macam okey lah, macam tak kasar, tak bunuh-bunuh orang, tak semua, tak agresif. Tapi Jepun ni, dia macam denied. Okay, pertama sekali perang dengan China, satu. Lepas tu dia ditipu dengan Amerika juga. Amerika tak suka dia. Lepas tu dia banyak ada masalah. Bila dia ada banyak masalah, tak ada pula negara lain nak support dia. Nampak tak beza dia dengan British? British, bila ada masalah, Amerika tolong, Rusia tolong, hampir seluruh dunia tolong. Tapi bila Jepun ada masalah, siapa yang tolong dia? Tak ada orang. Siap gaduh lagi dengan China. Gaduh lagi dengan Amerika. Tak ada orang nak tolong. Sebab tu dia macam orang miskin dah dalam cerita Parasit ni. Dia macam orang miskin, yang ni orang kaya. Bila orang miskin ni, minda dia tu macam banyak je kena deny. Kena hina. Jadi dia tanam, dia nak bangkitkan semangat Jepun dia tu. Dia nak claim, contohnya Tanah Melayu. Dia pergi kat Tanah Melayu cakap, cukuplah British semua ni. Biar Jepun pula. Jepun pun lagi bagus macam British juga. Biar aku tolong jaga kau, Tanah Melayu. Ibarat macam tu dah. Tapi, bila sebagai sebuah identiti yang dah stress, dia cannot think rational. Dia gila lah sikit. Sebab tu di Tanah Melayu nampak Cina je, pung tembak, pung pancung. Tu beza dia. Senang cerita, erti kata mudah, British ni tak pernah kenal erti kepahitan hidup lah. Kalau kenal pun sikit-sikit je. Tapi kalau Jepun ni, kepahitan hidup dia sangat sangat teruk lah. Sebab itulah layanan dia tu agak berbeza sikit. Okay. Cukuplah cerita-cerita Parasit. Analogi dia tak seberapa tapi saya harap kamu faham lah. Maksudnya, British dengan Jepun, yang mana lagi kejam? Saya akan cakap Jepun. Sebab British dia tak bunuh orang. Memang dia jajah. Memang lama lah British jajah. Tapi dia nak pada keuntungan je lah. Kalau Jepun ni pula, dia nak keuntungan dan dia nak secara kekejaman. Yang tu saya tak support. Seterusnya, pembentangan MPAJA.
Layanan kejam tentera Jepun menyebabkan terdapat sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya, PKM, bagi mengelakkan mereka diseksa dan dibunuh. PKM kemudiannya menubuhkan pasukan gerila untuk menentang Jepun. Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA ni ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang ditatih oleh British dalam kegiatan penentangan terhadap tentera Jepun. Dilatih oleh British. Seramai 165 orang anggota PKM diberikan latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 regimen MPAJA. Okey, yang ni menarik sebab apa? Sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah PKM. PKM ni asasnya masyarakat Melayu yang menganggotainya. Tapi bila Cina ni sikit-sikit kena pancung, sikit-sikit kena bunuh. Dia takut. Bila dia takut, dia cari perlindungan di bawah PKM ni. PKM ni Parti Komunis Malaya. Okey. Sebab tu orang cakap untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu ni banyak perjuangan sebenarnya. Tapi sejarah kita, saya tak tahu buku teks untuk batch kamu ni sebenarnya telah diubah sebenarnya. Diubah 100%. Sebab apa? Sebab tu dahulu konteks sejarah yang dia belajar kat sekolah menengah lah. Dia adalah sejarah yang orang yang menang. So kebanyakannya PKM, buku teks sekolah yang dulu akan terus dikatakan jahat. Terus jahat. So untuk pelajar-pelajar yang dulu dia anggap PKM tu kat sekolah. PKM tu jahat. Tapi untuk batch korang semua ni macam diberikan satu informasi yang khusus. Penilaian dia terpulang kepada anda semua nak nilai macam mana. Tapi saya boleh beritahu macam ni je. Sebab tu saya dahulu, saya tahu PKM tu jahat. UMNO tu baik. Saya kata macam ni lah secara roughly. Tapi once saya study kat USM, dia cakap PKM ni baik sebenarnya. Banyak sumbangan dia. Saya macam, what? Dalam buku teks sejarah cakap PKM ni jahat. Sebab itulah saya tahu kebenaran dunia ni macam mana. Terus kita je yang boleh tentukan kebenaran tu. Setakat sejauh mana kita cuba untuk dapatkan kebenaran tu. Jangan kita ambil maklumat tu secara terang-terangan. Dapat je dengar je, terus terima. Macam apa yang saya bagi tahu hari ni, kamu boleh kaji juga. Kamu boleh bincang dengan saya cakap, cikgu, kenapa cikgu cakap macam tu itu bukan macam ni ke? Sebab apa? Kebenaran yang sebenar-benarnya dia terpulang kepada penilaian individu. So you can have a different opinion dengan siapa-siapa pun, tapi kalau kamu boleh tegakkan, there's no problem. Sebab tu adalah pilihan kamu. Apa yang saya boleh bantu, saya cuma sampaikan sesetengah ilmu dan penilaian tu kamu semua yang boleh buat. So, apa yang saya nak cuba sampaikan informasi. Saya rasa cikgu. Ya? Saya rasa komunis tu tak jahat kot. Sebab sebab dekat Korea Utara tu macam situasi Korea Utara tu lah. Okay. Perangnya sekarang. Sebab dia komunis kan. Yes. Thank you for that. Tapi komunis lah Korea Utara. Kalau saya tengok Korea Utara pun saya tak anggap dia jahat. Kira macam dasar tutup pintu dia tu, in a sense, macam wajar dilakukan. Sebab apa? Kalau kita lihat seluruh dunia, dalam konteks dunia, negara-negara yang berhubung sama sendiri pun dia macam, tahu tak fake? Pernah dengar tak istilah fake? Macam kita dalam friendship kan ada fake friend. Pernah. Fake friend kan. Buat baik depan, belakang tak tahulah. Betul. Kalau ikut seluruh dunia ni, semua masuk ASEAN ke, semua masuk
PBB ke. Dia macam, dia ada friendship. Tapi fake. Kalau Korea Utara, dia anggap, tak gunalah semua tu fake semua. Baik aku stay dengan aku sendiri je. Alone je. Diorang je. So in a sense, Korea Utara dengan unsur komunis tu, dia kuranglah sikit masalah. Dia kurang masalah. Dia tak, saya rasa kamu faham kot maksud saya. Saya baca chat, takut ada chat. Saya lah tu. Anime Parasite pernah lah. Saya lah tu apa tu? Kamu komunis ke, Amir? Oh, fake friend. Oh, tak apa. Tak apa, kita semua fake. Tiba. Tak ada manusia yang sempurna, betul tak? Tiba pula fake-fake. Okay. Inilah maksudnya untuk penentangan MPAJA. So, apa yang kamu perlu tahu, penilaian tu terpulang pada kamu. PKM tak jahat. In fact, mungkin dia baik. Justification tu buat sendiri. Kerjasama MPAJA dan Force 136. Pada bulan Disember 1943, MPAJA dan Force 136 mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun. Dalam kerjasama ini, MPAJA memperoleh bantuan seperti senjata, ubat-ubatan, kewangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Okey, MPAJA plus Force 136. Apa yang dia dapat? Senjata. Okey, saya lukis senapang. Apa lagi? Ubat-ubatan. Ubat-ubatan macam korang main PUBG tu lah. Ada tambah. Latihan ketenteraan. Kewangan. RM1. Sebenarnya macam ni lah. Apa yang dia buat kerjasama MPAJA dengan Force 136 ni, dia dapatkan senjata, weapon, M16 ke apa, shotgun ke, and then kit, and then money, dan juga latihan ketenteraan. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang menentang tentera Jepun di utara Tanah Melayu, terutamanya di Hulu Perak dan Kelantan. Mereka telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army, OCAJA, yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila KMT bersetuju bersama dengan MPAJA atau PKM menentang tentera Jepun. Okey. Kalau kita bayangkan satu movie, biasanya satu movie contohnya, saya lukislah. Okay, saya nak kamu bayangkan satu movie. Satu movie ni mesti ada plot biasanya kan? Okay, katakan ni boss. Boss jahat lah. And then ni main character. Nak pergi jumpa boss. Okay, on the way nak pergi jumpa boss tu, mesti banyak jumpa kawan-kawan kan? Banyak jumpa teman. So, apa yang kita perlu lihat main character ni? Kita lihat Regimen Askar Melayu. Ni adalah Regimen Askar Melayu, RAM. Okay, main karakter dia adalah Regimen Askar Melayu, RAM. So, dia pergi depan sikit, dia jumpa MPAJA. MPAJA ni, dia ada pakai topi lah katakan. Macam Luffy pula. Okay, kau join aku, kita nak lawan bos. Bos ni, Jepun tu lah. And then di jalan lagi, dijumpa siapa? Parti Kuomintang. Parti Kuomintang ni kita katakanlah perempuan. So bila cukup 3 karakter ni, pergi fight boss. And then menang. So cerita macam tu lah. Bila kita ada satu persatuan, kita kumpul geng-geng kita fight. And then berjaya ke tak, kita lihatlah. Ni adalah contoh komunis tu lah di Tanah Melayu. Ada kat sini, ada kat sini, kat sini. Banyak lah. Ada ni. Ibu Pejabat, Malayan People, Anti-Japanese Army. Oh, saya buat warna putih, waktu tak nampak. Okay, hitam. Okay. Kat sini, kat Pahang pun banyak. Kat Pahang pun banyak.
Kat mana? Johor kan? Johor. Force 136. Force 136 ni apa? British menubuhkan Southeast Asia Command, SEAC, yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada 1943. Anggota Force 136 mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Mereka kemudian dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu serta menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Anggota terawal Force 136, Major Tengku Mahmud Muhyiddin, Lieutenant Tengku Yusof Tengku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan Lieutenant Tengku Yaakob Tengku Muhammad Jiwa. Ramainya. Ini kamu kena baca lah. Macam nama suami Datuk Siti Nurhaliza apa. Okey, apa yang kamu tahu pasukan gerila ni? Gerila ni apa benda sebenarnya? Gerila ni lebih kepada serang hendak. Serang hendak. Gerila. So, bila kita nak lawan tentera Jepun yang agak agresif, kita tak boleh declare terus-terus, aku nak lawan kau. Tak. Kita kena buat benda tu secara diam-diam. Secara rahsia. Sebab tu dah guna kapal selam, terjun lekuk payung, macam PUBG jugalah. Okay, itu je lah yang aku tahu untuk Force 136. Yang ni. Tahun dia, jangka dia. Daripada Disember 1944, Force 136, Hulu Perak, Askar Melayu Setia berjaya mendarat di Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Gerik, Kapten Muhammad Saleh. Ini gambar dia. Pulau Rangsor ke Perak Oh, Perak. Force 136 Pahang pula pada Januari 1945. Wataniah Pahang, askar Wataniah berjaya mendarat di Raub Pahang dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub, Yop Mahidin. And then Februari 1945, Force 136 Kedah, Gerila Melayu Kedah. Bukan gorila, gerila. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Kampung Kuala Jamin, Kedah. Kiranya Perak, Pahang, Kedah. Inilah untuk Force 136. Force 136. Ni Perak, Pahang, Kedah. Pepaka. Bolehlah ingat. And then juga penentangan individu. Tak habis ni. Okay. Nampak tak siapa jejaka handsome ni? Nama dia Gurchan Singh. Gurchan Singh. Kegiatan anti-Jepun turut digerakkan secara individu seperti Gurchan Singh dan juga Sibyl Kartigasu. Alhamdulillah. Okey, dia ni buat apa? Dia menggerakkan penentangan, saya warna highlight lah kuning highlighter. Penentangan terhadap pendudukan Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Hebat ya nama dia. Harimau Malaya lah nak cerita. Harimau, lion, singa. Singa Malaya. Risalah penentangan yang dihasilkan oleh dia ni lah, Gurchan Singh, diedarkan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau berjaya menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan. Menyamar, menariknya. Dan mendalangi sabotaj terhadap, sabotaj pula, landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Beliau ditangkap oleh Kempetai setelah dikhianati, namun berjaya melarikan diri ke Burma. Wow. There's nothing more other than respect for him. Saya sangat respect lah dia. Macam, faham tak? Pertama sekali dia sebar. Okay, saya tulis Pertama sekali dia sebar maklumat tentang Jepun and so on lah. Lepas tu dia menyamar pula sebagai wartawan. Disguise. Astaghfirullahaladzim. Dia menyamar pula. Sebar info lah. Lepas tu dia menyamar jadi wartawan. Bila dia menyamar, dia tahulah informasi, satu-satu informasi. And then dia kena tangkap.
And then dapat lepaskan diri pula, escape. Tak macam filem dah ke? Tapi kalau kita dengar memang hebat kan. Tapi cuba bayangkan situasi sebenar. Untuk mencapai kemerdekaan, dia khianat setara mana pun, mesti ada juga orang khianat orang terbalik. Maksudnya macam ni. Dia nak memperjuangkan kemerdekaan, betul tak? Gurchen Singh ni, dia nak memperjuangkan kemerdekaan. Sebab itulah dia hadir sidang akhbar Jepun, dia menyamar sebagai wartawan. Lepas tu, dia sabotage pula kalau ada kereta api. Lepas tu dia kena tangkap. Sebab apa dia boleh melarikan diri? Itu persoalan dia. Sebab apa dia boleh melarikan diri? Sebab orang Kapital ni sendiri yang tergolong dalam masyarakat tu ada warga tanah Melayu yang bekerja dengan Jepun, Kapital. Maksudnya dia macam tikam belakang Jepun balik. Sebab dia tahu yang Gurchen Singh ni dia cuba mempertahankan kebenaran. So nak tak nak, deep down orang yang bekerja dengan Jepun ni, kan Jepun kan ada bina sekolah itu, kalau ingat kos Kuarenjo ke apa, kita lihat balik ni Kowa Kunrenjo. Maksudnya bila ada Kowa Kunrenjo tu, Jepun tu dia mengambil orang tempatan untuk bekerja di bawah Jepun. So Jepun kena bersedialah outcome dia bahawa orang yang diambil bekerja ni akan mengkhianati. Sebab ialah Jepun datang ke Tanah Melayu untuk jajah. Lepas tu dah banyak buat onar di Tanah Melayu. Ada hero macam Gurchen Singh ni. Backup lah hero. Dia macam Game of Thrones lah. Kita nak berpihak kepada siapa. Siapa yang kita rasa betul. Sekejap je berpaling tadah. Itu yang menariknya. Ini lelaki. Kita lihat pada individu perempuan. Sibyl Katigasu. Sibyl Medendeli atau lebih daripada Sibyl Katigasu, jururawat. Cantik dia ni. Jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan. Membantu masa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Sibyl dan suaminya, Dr. Abdul Clement Katigasu, mengendalikan sebuah klinik di Ipoh sebelum perang sehingga kedatangan Jepun. Dah lama lah ni maksudnya. Semasa pendudukan Jepun, pasangan ini memberikan bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Sibyl juga menyembunyikan radio, dan berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Sibyl dan suaminya ditangkap oleh tentera Jepun apabila kegiatan mereka terbongkar. Semasa berada di dalam tahanan, penyiasaan demi penyiasaan dilakukan oleh tentera Jepun sehingga menyebabkan kematian suaminya. Sedihnya. Setelah tentera Jepun menyerahkanlah, Sibyl dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima lawatan perubatan. Sibyl Katigasu dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George kerana keberaniannya semasa pendudukan Jepun dan merupakan wanita dari tanah Melayu yang menerima anugerah tersebut. Okey. Ni cerita dia, Sibyl Katigasu ni, seorang nurse yang di klinik tu dia betul lah askar Jepun datang. Tapi dia ada radio, dia bagi maklumat lagi dengan British, dengan siapa yang tak suka Jepun lah, dia share. And then bila dia busted, terbongkar, kena tangkap, kena seksa, dengan suami dia sekali kena seksa. Tu untuk Sibyl Katigasu lah. Okay, fun fact juga. Yang ni berlaku Tanah Melayu, dekat Singapura pula. Okay, di Singapura. Sebab kita kena tahu sewaktu pendudukan Jepun datang ke Tanah Melayu, Singapura tu dia almost sebahagian lah daripada Tanah Melayu. Walaupun dia tak masuk Malaysia kan. Dia ada hospital asyik gambar sama je saya lukis. Hospital di Singapura. Dalam ni ada doktor, ada pesakit, ada jururawat dan sebagainya. And then tentera Jepun dia kepung dan disuruh semua ni duduk kat bawah, kat dataran. And then dia tanya, siapa yang mengkhianat Jepun? Tak ada seorang pun mengaku. Tapi masa tu ada pengkhianat lah. Tak ada orang mengaku, Jepun tembak. Boom. Dia tembak.
Ditembak one by one. Macam movie kita lihat. Saya tak tahu kamu lihat, tapi bayangkanlah. Bayangkan kat perhimpunan sekolah. Cuba bayangkan kat perhimpunan sekolah kamu. Semua pelajar yang ada dalam perhimpunan tu, tiba-tiba tengah assembly ni, pengetua bagi ucapan, tiba-tiba ada askar Jepun berkepung sekolah. Duk acuh senapang. Siapa makan sushi malam semalam, contohnya lah. Siapa makan sushi? Tak ada orang mengaku. Lepas tu dia ambil seorang. Kamu makan sushi tak? Tak. Boom, dia tembak. Kalau kamu tak nak kena tembak macam dia, baik kamu mengaku. Masa itulah ada setengah orang mengaku. Saya makan sushi semalam. Okey. Dia ambil orang tu, dia tembak. Tapi adakah orang lain selamat? Tak. Orang lain tak selamat. Dia pun tembak juga. Sebab apa? Itulah sifat Jepun. Cek sekejap. Apa salah sushi? Sushi tak salah. Yang salahnya siapa makan sushi. Contoh je lah. Contoh. Sushi tak salah. Yang salahnya saya sebab saya bagi contoh analogi sushi. Itulah maksudnya. Kalau kamu berminat, kamu boleh cari pembunuhan di hospital Singapura. Adalah cerita dia. Sewaktu Jepun lah. Sewaktu Jepun. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Okey. Operasi Semut. Alah, comelnya nama Operasi Semut. Operasi Semut. Dan juga pemberontakan Jesselton. Pemberontakan Jesselton. Pemberontakan Jesselton. Okey, Operasi Semut ni apa? Dia adalah, kita highlight. Operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen Tentera Bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Operasi tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau Australian Service Reconnaissance Department (SRD) untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Sebab apa operasi semut? Sebab dia nak peninjauan. Sebab kalau semut tu kan kecil-kecil je kan. Kecil tapi boleh tengok semua benda. Cuba bayangkan kita dalam bilik kita, ada semut. Kita nampak tak semut tu? Tak nampak. Tapi semut tu nampak kita. Sebab tu lah operasi semut ni. Dia nak tinjau lah. Lagi ramai, lagi banyak semut. Lagi senang nak tahu. Nak tahu apa yang Jepun tengah buat di Sarawak. Siapa yang tolong? SRD, Australian Services Reconnaissance Department. Kemudian pemberontakan Jesselton. Ini dapat kita baca sikit lagi. SRD mendarat di tengah timur Sarawak, atur penentangan Australia, British dan New Zealand. Ni geng-geng dia ni. Rekrut tempatan yang dikenali sebagai gerila semut, antaranya diambil daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut. Orang Iban dan Rai Rajang kemudiannya menyertai perjuangan SRD. Sebab apa? Dia tahu selok-belok bumi Sarawak. Betul lah. Orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut. Semua KKK. So apa yang kamu perlu tahu tentang operasi semut? Operasi semut ialah operasi peninjauan. Maksudnya dia nak pantau apa yang Jepun buat. Itu je lah kamu perlu tahu. Kemudian pemberontakan Jesselton. Pemberontakan Jesselton juga dikenali sebagai pemberontakan Double 10. Bukan double standard. Double standard tu untuk influencer yang pergi rentas negeri dan sebagainya. Iaitu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok. Pada bulan Oktober 1943, kumpulan Albert Kwok yang dikenali sebagai Gerila Kinabalu telah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera diraja Jepun serta membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Menggatal je kerja dia. Menggatal nak bunuh. Baguslah buat bunuh Jepun. Tentera Jepun kemudiannya melancarkan serangan balas. Counter balik. Dengan pantas dan kejam. Alhamdulillah. Okey. Fun fact Fun fact ni bukan fun fact ni. Macam quiz ringkas lah. Siapa ingat Jerman mana
Tak ada tulisan ke? Aduh, kacau je. Okey. Jerman, dia pernah buat something dekat Rusia. Siapa tahu dipanggil apa? Start dengan B. Siapa ingat? Siapa ingat? Saya nak tengok. Serangan. Dikenali sebagai? Blitzkrieg. Blitzkrieg. Okay, thank you. Blitzkrieg. Dia tulis Blitzkrieg. Serangan peti kan apa? Peti. Serangan kilat. Serangan kilat. Sepatas kilat. Betapa Kilat. pantasnya. Baguslah korang ni. Maksudnya korang ingatlah. Good. Sangat bagus. Okay, Blitzkrieg. Sebab tu macam pantas dan kejam. The same thing lah dengan macam ni. Blitzkrieg. Perkampungan di pesisir pantai diserang dan dibom. Beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Nampak tak betapa kejamnya Jepun kat sini? Beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Pada bulan Disember 1943, Albert Kwok menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas tentera Jepun terhadap orang awam. Beliau bersama-sama dengan 175 orang lain kemudiannya dihukum bunuh. Geram betul lah. Dihukum bunuh di Petagas. Manakala 131 orang lagi dipenjarakan di Labuan. Selain itu, terdapat pasukan gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun. Nampak tak kat situ? Betapa kejamnya Jepun. Dah serah diri dah ni. Sebab dia nak stop dah, cukup lah tu. Sebab kita serang balik. Kita serang, Jepun serang balik. Padahal dia yang datang kat tanah kita. Aduh. Tiba pula emosional. Okay. Pergerakan dan serisma tempatan. Yang ni kita akan masuk next week lah. Sebab tak sempat lah ni. Dan juga keadaan negara selepas kekalahan Jepun. Ini kita masuk bab baru. Okay. Sekarang ni kita pergi quizzes. Bersedia? Quizzes. Cikgu bila nak jawab kuis nak jawab lah ni. Ada siapa yang puasa kan ni nak berbuka? Bolehlah minta diri untuk pergi berbuka. Esok puasa putih. Puasa hitam tak ada. Okay, selamat datang Syafira, Humaira, Danish. Amer mana Amer? Uzma mana Uzma? Uzma. Danish, Danish. I'm waiting for you guys. Samir, mana Samir? Okay, datang pun Samir. Uzma, selamat datang. Kita tunggu siapa? Danish dah ada. Kita tunggu Amer. Amer pun dah datang. Siapa lagi? Siapa lagi? Kita tak ada dah. Samir dah ada. Okay, Uzma ada, Syafira ada, Samir ada, Danish pun ada, Amir pun ada, Humaira ada. Okay, dah boleh mula kot. Okay, so all the best. Soalan senang sahaja.
Alright. Dah habis. Mana ni? Saya terkeluar. Saya terkeluar ke? Seorang masuk je boleh tak? Seorang boleh masuk tak untuk link? Sekejap sekejap. Ghost Touch, tak apa, saya tahu Amir. Amir boleh tu. Amir masuk balik Amir. Saya bagi link kat Amir. Nanti saya end terus tu Dah masuk dah cik. Sudah masuk. Okey, sekejap. Sekejap sekejap. Saya share link baru. Sebab link tadi tak boleh masuk dah. Okey. Someone pun tak apa dah masuk link yang saya bagi ni sekejap. And then saya terus end sebab saya nak pergi pada question tu. Boleh tak? Someone pun tak apa, seorang pun tak apa dah. Dah masuk dah cikgu. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Untuk link baru ni. Sekejap
Ni apa ni? Saya tak nampak lah. Ada 4 orang. Saya tak masuk. Oh ni ada. Baru ada. Kejap sorry. Okay, and cancel je lah. Nak jawab balik Nombor 1. Tak apalah, jawab balik. Cepat. Okay, good. Cikgu, buang nama saya satu lagi tu. Okay. Paling bawah. Okay, done. Okay, tahniah semua. Tahniah Humaira, Syafira, Samir, Danish, Amal, Samir, Humaira, Syafira. Okay, kita lihat soalan Semua betul ni? Okay. Dasar pentadbiran Jepun di negara kita melibatkan dasar terhadap Raja Melayu. Okay, kalau pertama tadi dasar pentadbiran. Dasar pemerintahan Jepun. Kedua raja. Yang ketiga apa? Dasar terhadap pemimpin tempatan. Bukan kapitalis tempatan. Tu yang tiga tu. Sebab yang pertama tu pemerintahan tu kita ingat di Singapura, Shonan, Pulau Cahaya, Tanah Melayu, Sabah Sarawak, Borneo. Yang kedua raja. Raja dia KIP, dia ketua. Dia diiktiraf dan dia dapat duit pencen sama macam sebelum perang. P pencen tu lah. Yang ketiga tu KOA tadi, KOA Kuan Renjo tu. Dia ambil pemimpin orang Melayu yang ada ilmu pendidikan untuk jadi pegawai. Dilatih di bawah pihak Jepun. Itulah, semua betul, tahniah. Apakah perubahan dasar sosial yang diperkenalkan oleh Jepun? Membuka pondok. Salah ya, dia tak buka pondok tapi dia support. Kalau ada pondok, teruskan. Ajar agama Islam, Al-Quran pun tak apa, teruskan. Memperkenalkan anime kepada masyarakat. Ini belum ada lagi. Menutup sekolah Inggeris dan Cina. Yang ni jawapan dia. Betul lah, dia tak suka kepada Cina. And then bila dia tutup sekolah Inggeris dan Cina tu, dia occupy dengan pentadbiran Jepun. Membunuh pengkhianat. Tak ada bukan dasar sosial tu. Kemudian antara gerakan yang memperjuangkan tanah air dan menentang Jepun adalah MPAJA dengan Force 136. Bukan PT-PTN Air Force 137 pun tak wujud. Siapakah tokoh yang menggunakan nama samaran sebagai Lion of Malaya? Gurujan Singh. Sibil Kartigasu ialah jururawat. Suami dia mati. And then dia diberi rawat kat London. And then dia datang balik, dapat anugerah. Dapat anugerah daripada King George ke luar negara. Kapasin bukan, Nabil Bari Pasu pun bukan. Soalan terakhir, antara gerakan anti-Jepun di Sabah Sarawak dikenali sebagai Operasi Semut, iaitu Operasi Peninjauan dan juga pemberontakan Jesselton. Okey, itu sahaja. Ada apa-apa soalan tak? Got any question? Tak ada. Tak ada. Betulnya tak ada? Yang lain? Tak ada juga. Okey, kalau tak ada,
sekian sajalah kelas kita petang ni. Saya mohon maaf lah atas kekurangan diri saya. Dan saya doakan kamu semua untuk teruskan bagi komitmen macam ni. Sebab kalau tak faham, tanya saja. Kalau nak ada explanation pun, kamu boleh je explain kepada kawan-kawan kamu. Dan saya harap kamu teruskanlah usaha kamu ni. Saya sangat respect dan saya sangat hargai masa juga pendapat kamu semua. Saya doakan yang baik-baik untuk kamu semua. Saya ucapkan selamat malam. Sentiasa bahagia, jangan stres. Dan selamat malam. Terima kasihlah untuk kelas petang ini. All the best to you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama Danish. Sama-sama Uzma. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama Maira. Ya, cikgu. Sama-sama Amir. Terima kasih cikgu. Sama-sama Samir. Baru dengar suara Samir. Samir, masih ada di talian Samir? Cikgu. Oh yeah. The first quizzes, you answer everything correctly already. So congratulations. Keep it up. Keep up the good works. And the second time tu memang confirm lah. Betul balik. Alright, all the best Samir. Thank you. Terima kasih.